Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya Aa berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video seram kita kali ni, tengok baju pun dah tahu sebenarnya kan. Kita nak sambung cerita tentang kisah mayat berlega-lega hari tu. Jadi part 1, kita dah cerita dah tentang pengalaman seorang hamba Allah ni yang namanya Zai, yang mana dia dan juga satu kampung dia dikacau dengan penampakan pocicca dan juga macam mana selepas kematian Mek, jiran diorang tu, dan diorang sekeluarga mengalami kejadian-kejadian yang pelik, kejadian-kejadian yang misteri, sampaikan diorang meracau, bila maghrib dia meracau macam gitu kan. Okey, dah sedia? Jom kita mula. Kali ni Zai ni bercerita masa dia ada dekat rumah orang asli. Dalam masa yang sama, mak dia tadi masih lagi meracau bila tiba je waktu maghrib. Dalam part 1, saya dah cerita dah yang kata diorang ni nak kena cari 7 jenis limau untuk diorang mulakan perubatan tu kan. Dan sebenarnya diorang nak cari 7 jenis limau ni ambil masa dalam 2 minggu tau. So dalam masa seminggu, mak dia meracau, dia pun meracau. Dah tu kakak dia tadi terpaksa hantar dia pergi ke rumah orang asli, stay dekat sana untuk elakkan dia daripada terkena histeria. Yelah sebab dia lemah semangat tu kan. Jadi 3 hari sebelum family dia ni berjaya cari ke 7 jenis limau tadi, dia dah mula baik dah. Dia dah mula rasa sihat sikit. Dalam masa dia tinggal dekat kampung orang asli tadi, katanya masa tu adalah Tok Batin orang asli ni, ataupun tak tahulah apa panggilannya, tapi penghulu dekat situ lah, boleh kata macam gitulah kan. Penghulu orang asli tu datang untuk merawat dia. Jadi masa tu dia dibagi segelas air yang katanya air tu dah dibaca-baca sesuatu dah. Dan Tok Batin tadi, kita bagi nama Tok Batin lah kan, Tok Batin tadi minta supaya Zai ni minum air tu. Zai ni pun minum lah air tadi kan. Lepas Zai dah minum tadi, Tok Batin tadi pun minta Zai untuk berehat. Dan sebelum atuk ni pergi, dia baru je palingkan muka berjalan untuk pergi kan. Lepas tu dia berhenti tau. Dan dia toleh ke arah Zai ni. Dia cakap macam ni tau: pulangkan semula hak dia. Kau telah mengambil sesuatu yang bukan hak kau tanpa kebenaran dia. Pulangkan di tempat asalnya. Pulangkan. Nyanyi pun tak kena. Yelah kalau kita dah dengar pulangkan macam itu, tak ke harum sundal malam? Betul ke tajuk dia? Itulah kan. Okey, lepas dah dengar Tok Batin cakap macam gitu tadi, panik lah dia kan. Si Zai ni memang panik gila sebab dia fikir apa pula nak kena pulang ni. Apa benda yang diorang dah ambil, ataupun yang dia specifically lah dia dah ambil kan. Bila dia fikir, barulah dia teringat. Rupa-rupanya benda tu yang dimaksudkan adalah sampul. Dan sampul tu sebenarnya ada dekat dalam poket baju dia. Rupa-rupanya histeria yang dia kena masa tu ada kaitan dengan mak dia. Jadi esoknya tu dia balik ke rumah Halung. Katanya belum sempat lagi pun kaki dia ni melangkah masuk ke dalam rumah Halung tu, mak dia tadi dah mendengus dah. Lepas tu mak dia tu terus bangun. Dan kebetulan lah mak dia tu macam tidur dekat ruang tamu je. Jadi bila si Zai ni buka je pintu nak masuk ke dalam rumah tadi, dah nampak dah keadaan mak dia ni macam mana kan. Masa tu si Zai ni pun tengoklah ke arah maknya kan. Dia perasan mak dia ni senyum sinis ke arah dia tau. Sambil-sambil dia melemparkan satu pandangan yang tajam ke arah Zai. Zai ni cakap yang serius, sebelum ni dia memang tak pernah nampak maknya yang dalam keadaan macam gitu. Dah Alung dia tadi nampak je keadaan mak dia macam gitu, dia pun bagi tahu dengan Zai. Dia cakap abaikan mak ni, buat macam biasa je. Jadi masa Zai ni dekat dapur, tiba-tiba je dia dengar mak dia ni gelak besar tau. Dia punya gelak tu seolah-olah macam happy gila. Zai cakap macam orang yang baru terima duit berjuta-juta lah. Zai dengan Alung dia ni pula hanya mampu diam je, seolah-olah macam tak ada apa pun sebenarnya yang berlaku. Alung dia cakap itulah kali pertama mak dia gelak besar macam gitu. Sebab sebelum ni mak dia banyak cakap sorang-sorang tau. Dah tu Zai tadi pun masuk bilik. Dia baca bismillah, dia baca ayat kursi, dan dia pun beranikan diri untuk letakkan balik sampul tadi dekat dalam beg mak dia. Bila Zai tadi dah keluar bilik, tiba-tiba je mak dia boleh muncul dekat belakang dia tau. Dan mak dia cakap macam ni, kau dah tahu? Dan mak dia gelak kuat sangat. Ya, seolah-olah macam happy gila macam tu.
Time tu jantung si Zai ni memang dudak-dudak dah. Sebab dia tak sedar pun bila masanya mak dia ni ada kat belakang. Apa lagi dia pun cabutlah daripada situ kan. Katanya petang tu abang dia yang dari KL balik rumah. Kebetulan hari tu abang dia cuti dan dia pun niatlah nak balik untuk jenguk maknya ni. Along dia pun ceritakanlah apa yang sebenarnya dah berlaku dekat mak dia. Dan abang dia ni cuma diam je. Katanya abang dia ni jenis hati kering tau. Dia jenis ikut kepala dia je. Dan kebetulan malam tu mak dia pengsan. Katanya pengsannya tu dia meracau-racau macam gitu dulu. Macam biasalah meracau-racau lepas baru pengsan tak sedarkan diri. Keadaan mak dia masa meracau tu, mata dia ditutup tapi mulutnya ni tak berhenti bercakap dengan tangannya pun tak berhenti bergerak. Masa tu tangan mak dia ni seolah-olah macam menggenggam sesuatu tau. Dah tu dia tunjuk-tunjuk ke arah Shilin. Mulut mak dia pula tak berhenti bercakap. Yang paling seram, mak dia boleh menggambarkan makhluk apa yang tengah ada dalam badan dia masa tu. Katanya dalam badan mak dia ni ada 3 makhluk yang menumpang. Ada 2 ekor seakan macam monyet ataupun macam gorila macam gitu, besar gila kan. Tapi dia colour putih dan juga hitam. Dan ada seekor lagi, dia macam budak kecil, macam tuyul macam itu. Tapi dia hitam legam. Saya bahasakan seko dekat sini sebab dia pun tulis seko. Sebenarnya kalau kita orang Kelantan pun kita akan panggil seko juga. Tak tahulah kalau orang luar kan. Jadi malam tu, mak dia sekali lagi membebel seorang diri. Mak dia cakap apa tahu? Ada budak kecil yang tengah bermain dekat luar sana, dekat bawah pokok pisang. Sebenarnya bagi Along dia dengan orang yang tinggal dalam rumah tu, benda tu dah terbiasa dah. Tapi bagi Zai ni yang baru-baru je dengar mak dia bercerita macam itu, boleh tahan jugalah seram dia kan. Dan setiap ciri-ciri makhluk yang mak dia gambarkan tu sama sebiji seperti mana kawan kepada ipar dia tadi gambarkan yang boleh tolong ubatkan tu. Jadi rumah akak dia ni ataupun rumah Along dia tadi ada dekat kampung. Cuma adalah macam kawasan laman yang agak luas. Satu taman tu ada 2 buah rumah. Ada rumah Along dia dengan sebelah kanannya tu ada rumah Cik Ila. Depan rumah Cik Ila tu pula ada pokok rambutan. Betul-betul dekat tepi pagar. Dekat tengah laman tu pula ada pokok rambutan yang kuning tu dengan ada pokok durian. Jadi sebelah kanan rumah Alongnya ni rumah Kak Cik Ila tadi kan. Dan sebelah kirinya pula ada rumah dusun tau. Katanya rumah dusun tu tak berpenghuni. Kadang-kadang sangatlah ada tuan rumah tu datang untuk jenguk-jenguk rumah dia. Kebetulan Cik Ila ni dia jenis orang yang boleh rasa kalau ada benda-benda yang ataupun makhluk-makhluk halus ni semua. Ada juga yang dia ternampak tanpa sengaja. Cuma Alhamdulillah dia seorang yang sangat kuat. Kuat semangat lah. Mungkin sebab itulah dia boleh merasa benda-benda tu semua kan. Okey, ada satu malam tu abang dia tadi pergi melepak dekat bawah pokok rambutan dekat luar rumah tu. Masa tu abang dia tengah bergayut tak? Bukan bergayut macam itu tak. Bergayut tak? Faham lah kan. Jadi Zai ni pula dia melepak dekat depan pintu yang menghadap jalan. Dekat seberang jalan raya sana pula memang hutan je. Katanya dekat situ ada banyak pokok buluh. Lepas tu ada air sungai yang mengalir. Cantik sangat lah kan. Sungai tempat makhluk-makhluk tu suka. Pokok buluh pun tempat benda-benda tu suka. Jadi mula-mula masa dia tengah melepak tu, dia pun terpandanglah dekat arah satu tempat ni tau. Katanya masa tu dia nampak ada benda putih yang bergolek dekat tengah-tengah jalan raya. So sebab masa tu macam dia nampak sekali imbas macam gitu je, so dia abaikan. Yelah mungkin juga perasaan je kot kan. Dan tak lama lepas tu ada satu bas persiaran ni lalu dekat depan rumah dia. So dia pun tengok je lah kan. Tengok bas lalu, tak ada apa lah kan. Cuma tak lama lepas tu, selang dalam 2 minit je, bas yang sama lalu lagi sekali tau. So dia fikir mungkin ada rombongan apa-apa tak macam tu kan, nak pergi ke arah sana, esoknya nak buat lawatan ke apa kan. So dia pun teruslah melepak lagi. Tak tahulah apa dia buat masa tu kat luar rumah. Apa yang kau buat kat luar rumah weh. So dia pun abaikanlah benda tu. Tapi tak lama lepas tu sekali lagi bas yang sama lalu tau. Ni dah pelik kan. Yang peliknya, tak tahu macam mana benda tu boleh bergolek. Lepas tu sampai je dekat pintu pagar utama, dia berhenti dekat situ tau. Dah Zai tadi yang nampak semua tu, dia menjerit sekuat hati. Dan abangnya pula lari masuk rumah, bawa dia sekali. Dah tu dia kunci pintu. Bila dah masuk dalam rumah tadi, dia orang memang takut sangat. Dan dia rasa macam gelap sekejap dunia ni.
Jantung ni rasanya macam nak tercabut tau. Dia dengan abang dia pada masa tu duduk bersandar dekat dinding sambil-sambil berhadapan dengan maknya. Dan masa tu tahu apa? Mak dia boleh gelakkan dia tau. Dia gelak besar tau, macam happy sangat. Macam gitu kan. Lepas tu dia tanya, kenapa lari? Takut? Dia kawan aku. Aku yang panggil dia. Masa tu Zai, dia cuma mampu menangis je. Lepas tu dia baca apa yang patut untuk tenangkan hati dia. Dah, Along dia pun cakap, jomlah kita baca Yasin malam ni. Baru je diorang nak gerak, nak pergi ambil Yasin yang ada dekat dalam bilik, tiba-tiba je diorang dengar ada satu bunyi gedegong. Masa tu sebenarnya pintu dapur kena tendang tau. Memang Allah je lah yang tahu perasaan diorang masa tu. Tambah pula malam tu diorang semua perempuan kecuali abang dia tadi. Dan diorang adalah macam anak saudara kan, anak buah diorang kan. Anak-anak buah diorang pula macam menangis-nangis lah sebab takut kan. Dah tu mak dia pula, ya Allah, dia boleh tergelak-gelak seolah-olah macam bahagia sangat tengok diorang ni semua dalam keadaan ketakutan. Korang boleh bayang tak betapa chaosnya pada masa tu. Jadi pada malam tu diorang ni semua tak tidur tau. Malam sehari sebelum rawatan, mak dia disembunyikan tau. Sebenarnya pagi tu diorang ni perasan keadaan mak dia macam agak lain lah daripada biasa. Katanya pada pagi tu mak dia pergi selongkar sampah. Dan sampah tu pula macam dah bau busuk gila tau. Dah tu bila suruh mandi, maknya tak nak mandi. Dan bila suruh makan, mak dia pergi habiskan 1 periuk nasi. Rambut mak dia pada masa tu panjang je mengurai macam itu. Dan tangan maknya pula sejuk gila. Tak lama lepas tu, kawan kepada ipar dia tadi kan, dia datang balik. Lepas tu dia cuba ubatkan, dikembalikan rupa asal mak dia. Dan masa tu mak dia nampak macam lemah sangat, dah lembik semua dah. Dan juga mak dia kelaparan. Pelik lah kan, padahal mak dia makan 1 periuk nasi kot. Tak tahulah macam mana. Yelah, benda-benda macam tu kan, apa je yang kita faham. Walaupun dia dah makan 1 periuk nasi, tapi nasi tu belum tentu lagi sampai dalam perut dia. Okey, pada malam rawatan tu, mak dia boleh jadi macam manusia yang normal. Seolah-olah macam benda tu dah tak ada dah dalam badan dia ni. Dan bila masuk je waktu maghrib pun, mak dia dah tak pengsan dah. Pandaikan dia bersandiwara. So diorang ni pun tanyalah kawan kepada ipar dia tu kan, mak dia ni dah okey ke belum? Ada lagi ke benda-benda yang mengacau tu semua kan? Dan kawan diorang tu cakap yang sebenarnya makhluk-makhluk ni ada je dekat dalam badan mak dia ni. Tapi disaja je berlakon. Katanya mak dia ni dah sihat dah tak perlu dah nak dapatkan rawatan ke apa. Malam yang sama juga, mak dia ni macam bertindak macam normal kan. Lepas tu dia pergi buat kerja kat sana, pergi buat kerja sini, mungkin kemas ke apalah kan. Seolah-olah macam mak yang dulunya dah kembali dah pulih dah. Dan dalam masa yang sama juga, kawan dia orang tadi pergi bacakan sesuatu tau. Bacakan sesuatu, lepas tu mungkin dia hembuslah dekat arah maknya tu kan. Mak dia tadi serta-merta rebah dekat situ. Dalam masa yang sama juga, Cik Ila, jiran dia orang tadi, datang ke rumah tu tau. Dan Cik Ila ni, muka dia seolah-olah macam ketakutan. Masa tu, Cik Ila hanya mampu tunjuk dekat arah kaki mak diorang. Mestilah Cik Ila dah nampak sesuatu pada masa tu kan. Jadi masa rawatan tu dibuat, katanya ibu jari kaki mak diorang ni dia angkat menggunakan benang. Dan mak diorang pula menjerit, sakit. Maknya minta untuk dilepaskan. Yelah, siapa-siapa dalam keadaan macam gitu pun mesti diorang rasa terkilan kan, tengok mak diorang dalam keadaan macam gitu. Cuma diorang faham sangat yang iblis ataupun syaitan ni tengah berdrama dengan diorang. Masa tu mak dia menangis-nangis, beria tau, menangis-nangis dekat diorang ni semua. Kata anak-anak mak dah tak sayang kat mak dah sampai buat mak macam gini. Yelah, sanggup tengok dia yang dalam keadaan kesakitan macam itu, padahal semua yang ada dalam badan dia ni dah keluar dah. Kawan diorang tadi pun cakap apa? Jangan terpedaya, sebab ini bukan mak korang, tapi ini adalah makhluk tu. Dia saja je nak berlakon, nak test bakat. Tiba-tiba nak test bakat kan. So kawan dia orang tadi pun cakap macam ni, bagi aku masa 1 jam. Jadi siapa-siapa yang ada dekat sini, kalau nak tanya soalan apa-apa, tanyakan je. So masa tu, diorang ni pun ambil lah peluang ni untuk tanya sebenarnya apa yang dah berlaku kan. Sebenarnya engkau ni datang daripada mana? Siapa engkau ni? Kenapa kacau keluarga kita orang? Apa salah keluarga kita orang ni pada engkau? Masa tu ayah dia pun tanya, siapa yang hantar engkau ni?
Inilah yang tak suka kalau bila cerita tentang kisah-kisah hantu. Tambah-tambah lagi kalau yang kuat macam gini, tiba-tiba dia bolehlah nampak itulah, nampak inilah kat tepi lah, apalah kan. Tadi saya nampak macam sebelah kanan ni ada benda yang berjalan, hitam. Abaikan saja tu nak melintas. Subhanallah. Okey, sambung. Bila ayah dia dah tanya macam itu tadi, siapa yang hantar kau kan? Dan mak dia jawab, tak tahu. Setiap soalan yang dia ajukan, mak dia cuma akan jawab, tak tahu. Dah tu mak dia akan cakap, sakit, lepaskan aku. Itu je lah ayat dia. Dalam masa yang sama, dia cakap, tak tahulah datang daripada mana keberanian tu. Dia pergi ambil limau nipis. Dah tu dia pergi letak dekat ibu jari kaki mak dia. Dan dia pegang, dia tekan macam itu kan. Masa tu mak dia meronta-ronta tau. Tapi dia cakap masa tu dia dah tak rasa kesian lagi dah. Sebab dia tahu yang dalam tu bukan mak dia, tapi benda lain. Zai ni cuma tanya, siapa engkau? Apa kau nak? Siapa engkau? Apa kau nak? Siapa engkau? Dan katanya soalan yang sama diulang-ulang sampai 15 minit tau. Ya, 15 minit dia ulang soalan yang sama. Dah tu barulah benda tu mengaku, barulah makhluk tadi mengaku, kata ya, sebenarnya dia ada tuan. Sebenarnya tuan dia dah hantar dia untuk merosakkan keluarga ni. Dah tu makhluk ni cakap yang dia benci dengan keluarga ni. Dan dia nak mak dia orang ni sakit. Dah, dia orang pun macam soal siasat lagi kan. Tanya lagi. Last kali, terkeluar juga siapa tuan dia. Katanya tuan dia tu adalah anak kepada arwah Mek tadi. Dia orang tak terkejut pun kata anak Mek ni dah hantar sesuatu. Sebenarnya sebelum ni pun, sebelum mak dia tinggal dekat rumah Alung dia orang tu, dia orang dah banyak dah pergi berubat dengan ustaz, dengan dukun, dengan tok batin sekalipun. Dan semua mereka cakap benda yang sama tau. Diorang cakap, orang yang hantar kepada mak kamu ni bukannya orang lain, orang yang kamu kenal. Tapi mereka semua ni tak boleh nak tolong mak diorang sebab katanya benda tu sangat kuat. Dan Zain ni cakap benda tu memang kuat sebab ustaz daripada Darusshifa pun hampir-hampir tewas tau. Dan bila dah buang tu, benda tu macam datang balik. Tapi Alhamdulillah lah, rezeki mak dia ada juga orang yang betul-betul boleh buang benda tu. Katanya benda ni boleh datang balik dekat mak dia kalau mak dia pergi pijatkan kaki dekat rumah dia orang yang ada dekat kampung. Jadi sekarang ni mak dia cuma menetap dekat rumah-rumah anak dia. Sudah tak tinggal lagi lah dekat kampung sana. Okey, sebenarnya kisah yang dia ceritakan ni, dia buat 3 part tau. Tapi saya buat 2 part je lah kat sini. Dan dia cakap, masa dia tulis part 1 dengan part 2 tu, ada benda yang mengganjil yang berlaku. Bila dia type kat cerita ni kan, dia cakap benda tu macam tu kan. Perkataan benda tu boleh bertukar jadi perkataan dia tau. Macam mana tu? Nasib baik juga jenis-jenis macam baca balik kan lepas dia type tu semua. Kalau jenis orang yang tak baca balik terus send je, jadi dia lah. Dah tu ada lagi benda yang pelik. Bila dia dah type, lepas tu dia pun nak pergi ambil air dekat dapur kan. Masa dah ambil air kat dapur tu, datang balik sini, tengok apa yang dia type tadi hilang. Dan 2-3 kali jugalah dia tulis benda yang sama. So itulah, memang haunted betul lah cerita ni. Saya sendiri pun macam nampak je. It's okay lah, perasaan kita je kan. Dah tu dia ada komen macam ni tau. Sebab mungkin dia dah tulis, lepas tu dah post dah. Dan ada lah yang komen kan, kata cerita kau ni macam filem je macam tu kan. Lepas tu dia punya komen macam ni. Komen ni sebab saya rasa macam win gila, macam kelakar lah kan. So saya nak bacakan juga. Dia cakap, ada yang kata cerita dia ni macam drama. Dan dia jawab, ya, inilah drama reality, bukan fantasi. Dan lepas ni bolehlah dia pergi jumpa Samsul Yusof. Dia kan cakap ini drama. Dah tu ada juga yang komen kata hantu bukus ni biasanya bergolek, bukannya berlari macam tu, melompat-lompat macam tu kan, berlari. Dia punya komen pula mungkin pada masa tu jalan yang ada dekat kampung dia tu masih lagi belum rita. Jadi kalau bergolek-golek kan sakit ke apa kan, dia kena batu ke apa. Jadi sebab itulah benda tu boleh melompat. Win kan? Betul juga tu. Tu jalan ni nak kena cari JKR. Dan dia punya nasihat pun bagi saya sangat bernas. Dia cakap macam ni, sekarang ni barulah macam dia sedar lah yang manusia ni tak boleh nak suka sangat dan tak boleh nak benci sangat. Sebab manusia, dia tahu cara bagaimana untuk menyakitkan dan juga menggembirakan manusia yang lain.
Win kan. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ni. Maaf kalau ada yang terkurang daripada saya, dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitivity setengah individu. Jadi macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat Raya. Bye. Ya, 15 minit kemudian. 15 hours later. Ya, 15 minit kemudian barulah si pebong tu kokak kupu.